Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membonda masai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kaki dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay, Shadows, itu untuk cerita pertama. Ada cerita yang kedua. Okay, so cerita kedua ni ni kisah seram lah. Ni kisah seram, pengalaman sendiri dengan beberapa member aku piknik dekat satu pantai ni. So originally kita orang plan lah nak buat barbecue dekat tepi pantai, tapi tak tahu nak pergi buat pantai mana. Ada Port Dickson, ada plan nak pergi buat Port Dickson, tapi Port Dickson selalu penuh and everything all. Sampailah member aku seorang ni, dia asal Penang. Dia kata ada satu pantai kat Penang ni tak ramai orang tahu. Okay, so dia kata okey lah, kita set satu trip ni pergi Penang, kita barbecue dekat tepi pantai sampai malam lah. So okay, kita orang pun buat prepare segala plan segala trip pun. So sampailah hari kejadian lah, which is tahun tak silaku 2019 macam tu benda ni. So trip ke Penang, so biasalah beli semua barang barbecue everything all. So dekat pukul 5 macam tu kita orang gerak dekat pantai tu. So pantai tu dia dekat Batu Feringgi, lepas Hard Rock. So lepas Hard Rock Hotel tu, dia ada satu hotel, time tu hotel tu still in construction. Dan dia ada satu jalan belakang. Kalau kau masuk jalan belakang tu, kau akan sampai kat satu pantai. Pantai tu memang tak ramai orang tahu. Sebab member aku kat Penang, dia selalu buat piknik, buat barbecue semua dekat situ. So kita orang pun okey lah, kita buatlah piknik kat situ kan. So set up semua benda, start masak. And aku ni just nak share lah, okay. Bila bawa keluar pergi mana-mana trip lah, tak kisahlah trip apa pun sekalipun, mak aku selalu berpesan dekat member-member aku, jaga perangai si Shadows ni. Sebab apa? Mulut dia ni celupa. Mana-mana dia pergi, dia selalu fikir dalam otak dia, oh kita manusia sebaik-baik kejadian, tak boleh nak tawan orang lain. So kira aku ni jenis yang mulut cakap besar lah kan. So pergi sampai kat tempat tu, so member aku cakap, bagi tahu aku first, tempat ni kau jangan suka hati buka mulut, kau diam. Kau nak cakap, kau cakap elok-elok. So okay fine, aku pun follow lah. So malam tu start macam biasa, start makan and then main music and everything. So belakang pantai tu ada satu pokok besar. So pokok besar tu aku fikir taklah pokok je pun, apa nak risaukan kan. So lepas dah tu dalam pukul 9 malam macam tu, time tu nampaklah anjing-anjing berkeliaran. Tapi boleh nampak apa yang membezakan, anjing-anjing ni semua datang kat kita orang sebab kita orang ada makan. Kita orang bagilah sikit, kongsi dengan binatang semua. So end up okay fine, tak ada masalah. Dan api yang kita nak guna masak tu makin kurang lah. So end up member aku ada satu idea ni, dia nak guna kayu, kau tahu yang kabel besar tu, yang papan besar tu, yang untuk lilit kabel tu. Kabel dia besar lah. So dia pergi pecahkan benda tu, buatlah unggun api. And then aku tak tahu apa kena dengan aku pergi kat unggun api tu, aku start yang tarian Red Indian tu. Buat tarian dekat keliling api tu sambil wow semua. So dah buat benda tu, dan member cakap dah agak dia ni dah start perangai pelik dia. Kan tak boleh dibiarkan, tak boleh tinggal sekejap pun buat pelik. So okay fine, aku pun stop benda tu, sambunglah lepak, sembang-sembang, makan everything all. Sampailah satu masa dalam pukul 11.30 macam tu tau.
So 11.30 member aku tengah sedap makan kambing. Tengah-tengah sedap makan kambing, tiba-tiba dengar bunyi anjing menyalak tau. So dia cakap, alamak, anjing datang minta makan lagi kan. Tapi masalah anjing tu semua tak datang kat kita orang. Anjing tu semua fokus dekat satu pokok tu. Ada dalam 5 ekor yang tu anjing tu, dan pandang ke atas pokok tu and sambil menyalak. So kita orang fikir macam, oish, apa hal anjing-anjing ni semua kan tiba-tiba menyalak kat situ kan. So tak pasal-pasal member aku yang tengah halfway makan kambing tu, dia just simpan, dia buang, dia kata jom balik. Macam, apa hal? Kenapa tiba-tiba nak balik? Kata jom lah, aku nak balik lah, aku tak rasa sedap lah. Cakap, alamak, anjing pun kau risau ke? Anjing je pun. Dia tak pack. So aku ni ingat tak ada apa-apa. Aku pack barang slow steady. Member kalang kabut pack barang. Aku just relax, ambil masa aku. Yang cakap, Shadows cepat lah, kita orang dah tak sedar hati ni. Aku cakap lah, kau menggelabah, kenapa? Relax lah. So end up time nak jalan tu, kita orang park cantik pula atas pokok tu. Bawah pokok. Bawah pokok yang anjing menyalak. Yang anjing menyalak tu. So member aku yang drive tu berlari masuk kereta. So aku beritahu kat member aku lagi seorang, dia ni menggelupur sangat, kenapa? Kan tenang sudah. Sudah masuk kereta everything all. Biasalah buka lampu. Bila dia buka lampu, tiba-tiba dia off balik. Dia off lampu, then dia reverse. Dan dia cakap, weh, malam, gelap, tak nampak, kenapa tak on lampu? Dan dia suruh aku diam lah. Just diam. Dan sepanjang nak keluar jalan tu, gelap, dia tak on lampu pun. Dan kau nampak jalan ke? Lampu tak on semua. Kata tak apa, biarkan. Sampai keluar ke main road tu, time jalan all the way ke Batu Feringgi, lepas tu dia on lah lampu semua. Tapi keadaan senyap dalam kereta. Tak cakap apa, diam je all the way. Sampailah kita orang dekat bandar, dekat Penang ni. Dan barulah member aku cakap, okay, aku ada benda yang aku nak bagi tahu korang, tapi aku tak nak bincang dekat sini sekarang. Kita bincang kat dalam hotel. So aku cakap, sudah, ini mesti ada benda tak manis berlaku lah ni. Sampai hotel, mandi semua, duduk dekat balcony, sembang lah. Cakap, cerita lah apa yang dah berlaku. So member aku cakap, kau sedar tak kenapa aku tiba-tiba rush korang balik? Kita orang sedar, memang sedar sangat lah kan, kau tiba-tiba kalang kabut. So apa yang dia bagi tahu is that time dia suruh pack semua barang tu, dia nampak ada makhluk yang sedang bertenggek dekat pokok tu, yang sedang memati kita. Okay. And aku cakap, ada makhluk dahsyat, kenapa tak bagi tahu aku? Dan dia tahulah kalau dia bagi tahu aku akan end up provoke lagi benda tu. So aku cakap, member aku cakap, lepas dah nampak makhluk tu kan dia suruh pack barang semua. And then time kita orang lalu bawah pokok tu, makhluk tu dekat bawah, kat atas pokok tu sedang usah kita. Okay. And then time aku masuk kereta, member aku masuk kereta, bila dia on lampu lagi terang lah. Member aku ni dia kadang-kadang boleh nampak, kadang-kadang tak boleh nampak. Okay. Bila dia on lampu, dia nampak makhluk tu kat situ lagi terang. So deskripsi yang dia bagi is that makhluk tu macam sedang senyum pandang kita orang sambil memerhatikan kita orang. And then terus tu yang member aku tutup lampu tu. And rupanya benda tu tak habis kat situ. Time dia nak keluar dari jalan, dia nampak makhluk tu turun daripada pokok and start mengikori kereta. Dia start mengikori kereta dari belakang. Jalan lah. Dah meremang aku cerita benda. Okay. Dia start mengikori dari belakang. Member aku nampak daripada review mirror tu, benda tu follow dalam keadaan merangkak. Merangkak. Apa? And then lepas tu dah keluar ke main road, bila member aku tengok review mirror, dah tak ada. So member aku cakap, okay lah, okay, benda tu dah tak ada lah. So tengah on the way drive tu, tak pasal-pasal tak tahu macam mana, dia tahu benda tu berada dekat atas bumbung. Sebab apa? Dia nampak macam rambut dia dekat tepi pickup lah, driver seat ni side. Nampak tu. Faham. Nampak tu. So somehow bila time nak keluar tu, kemungkinan makhluk tu lompat atas kereta, tapi kita tak rasa kan. Tapi memang dia cakap sepanjang turun bukit dia tanya kita orang, korang tak rasa kita berat ke? Dan aku cakap, memang berat, dah korang besar. Kan lah, gurau macam tu lah. Dia cakap tak ada, ni berat lain macam. Bila turun bukit tu, laju dia macam seperti ada beban dekat atas kereta yang buat kita turun bukit tu dengan laju. So sepanjang perjalanan dia nampak lah yang rambut dekat tepi, and then dia rasa seram sejuk. And lepas tu bila dah sampai hotel tu, bila time dia tengah mandi buat sekalipun, dia rasa seolah-olah benda tu still actually berada dekat kawasan situ lagi tau. Sebab apa, dia
dia based on seram sejuk dia tau. Dia punya feeling dia lah. Dia kata time lepak tu, dia kata aku still dapat rasa yang benda ni sebenarnya tak belah lagi daripada tempat ni. Dia still ada dekat situ. So aku macam biasa, jom lah kita pergi check kereta. Kok dia ada still tenggek atas bumbung. Alamak, air mulut. Kan aku member aku cakap, tak payah, better jangan lah. Kan aku risau benda elok dekat luar rumah. Dan bila kau buka pintu kan benda tu masuk, dah satu hal pula. So end up kita orang just abaikan benda tu, tidur. Keesokan harinya alhamdulillah nasib baik, tak ada apa-apa yang stay ataupun masuk dekat kawasan hotel tu lah, dalam bilik tu lah. Okay. And itulah bagi aku pengalaman yang kat Penang tu, aku still tak puas hati sebenarnya. Sebab apa, member aku dapat lihat apa yang ada kat pokok tu. And sepanjang hidup aku lah, aku nasib baik alhamdulillah tak pernah tengok depan mata aku makhluk tu. Selalu aku akan rasa sama ada rasa ataupun bawa balik. Bawa balik tu benda famous lah. Aku dulu memang kaki bawa balik benda tu. Ni adalah benda yang kau buat sampai dia ikut balik Yes, ada. Kalau berminat aku boleh kongsi kan. Boleh, tapi aku nak tanya sikit berkenaan dengan camping ni lah kan. Pengalaman seram camping lah aku boleh cakap. Kawan kau yang boleh nampak tu hanya seorang atau ada beberapa kawan lain? Dia seorang dia nampak. Seorang yang nampak. Dia seorang je nampak. Okey. Benda tu apa maksudnya? Ponti ke? Okay, so dia nak kata ponti bukan ponti, dia nak kata langsui pun bukan langsui. Dia ibarat macam makhluk hitam dan berambut panjang. Dia macam tutup muka. Tapi boleh nampak raut wajah dari segi makhluk tu hodoh lah. Tapi at the same time dia sentiasa macam senyum. Senyum sambil memandang. So that means member aku fikir lah, time dia tengah usah kita tu, kemungkinan itulah raut wajah dia. Dia tengah pandang kita dalam keadaan senyum. Sebab tu time tu tiba-tiba anjing banyak kat area situ yang tengah fokus dekat satu pokok tu. Sebab anjing ni boleh nampak malam lalu. Dan tanda dia kalau nampak benda tu memang dia akan menyalak lah. So betul lah, legit lah apa yang kau ternampak. Kalau aku pun takkan aku nak bagi tahu kau. Kalau bagi tahu kau lagi mencari. Kan satu hal lagi yang dan masa kau kata tadi kan benda tu ikut atas kereta kan. Sampai bila benda tu ikut? Adakah ada siapa satu destinasi tu dia dah tak ikut ke apa? Okay, so mengikut member aku, apa dia bagi tahu, bila masuk kawasan bandar, baru dia rasa kereta tu ringan sikit. So ibarat macam mungkin kita dah keluar daripada kawasan tersebut. So mungkin, tapi benda tu dah jauh lah daripada kereta. Tapi member aku cakap dia rasa benda tu still follow walaupun dia dah tak ada dekat kereta tu. Sampai kat hotel ke tak? Sampai kat hotel. Sampai kat hotel. Tapi cuma benda tu tak masuk ke dalam. Faham. Faham. Pertama tadi pasal pengalaman sihir. Kedua pasal pengalaman seram camping. Yang ketiga ni, kisah ni benda ni berlaku dekat aku. Disebabkan mulut aku dengan cara aku lah. Mulut celupa aku. And incident ni pertama kali berlaku dalam hidup aku. Di mana benda ni berlaku dekat sekolah aku lah. Right? So sekolah time tu kan dulu ada banyak camp bina insan lah, camp motivasi lah, semua benda. And diorang akan buat kemah dekat sekolah tau. So standard lah, semua kemah-kemah ni kita orang kena set everything all. So malam pertama, sebelum malam lah, time tu dekat senja-senja macam tu, ada satu pokok pinang. Diorang panggil pokok pinang tak silap aku, dekat kawasan sekolah aku ni. Cikgu selalu cakap, kalau korang nak buat apa-apa aktiviti sekalipun, jangan mendekati pokok tersebut. Tapi yelah, budak sekolah time tu kan, mana nak dengar cakap kan. And dengan aku lagi, member aku cantik pula bawa gitar time tu. And aku cakap, cantik ni, ada gitar, boleh nyanyi ni. So member aku cakap, okey lah, kita nyanyi kat camp lah. Aku cakap, tak payah. Kan cikgu cakap jangan pergi kat pokok pinang kan. Kita nyanyi lah bawah pokok pinang. Apa jadi? lagi mencabar lah. Lagi mencabar. So member aku cakap, tak payah lah, kan nanti ada benda tak manis berlaku kan. Tak ada lah, tak ada apa lah. Kita manusia, kita kuat, tak ada halnya. So member aku pun follow lah. And at last lah follow. So pergi lah dekat pokok tu, rancak lah nyanyi. And aku still ingat, sebab tu sampai hari ni lagu Sejati daripada Wings merupakan lagu favourite aku. Sebab itulah lagu yang aku nyanyikan bawah pokok tersebut. So dengar rancak lah, time tu dah dekat nak maghrib lah. And aku ingat lagi dah azan, aku still nyalak lagi lagu tu. Orang kata kau ajar lah, memang kau ajar lah time tu kan. So lepas tu member aku cakap, dah stop lah, kita pergi sembahyang maghrib dulu. So okay fine, simpan semua peralatan, kita pun jalan lah nak pergi surau. Aku tak expect benda ni akan berlaku secepat mungkin. So
So time nak jalan tu, tiba-tiba aku jalan kat depan, dua member aku kat belakang. Sebab aku memang suka jalan laju kan. Jalan tiba aku rasa macam, dan aku cakap, aku pandang member aku, cakap, apa hal tepuk? Tepuk? Mana ada, kita orang jauh lah daripada kau, nak tepuk apa lah. Dan aku baru rasa lah orang tepuk. Tak ada lah, tak tepuk. So aku fikir macam, ini confirm prank lah ni kan, nak main-main dengan aku kan. So tak kisah, pergilah dekat bilik wuduk. So bilik wuduk sekolah aku ni, dia terletak kat hujung belakang sekolah tau. And then surau kat tepi. Okay. Time tu aku dengan dua lagi member aku nak ambil wuduk lah. Time aku nak ambil wuduk, then aku terdengar ada bunyi cak 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 cak. Aku fikir time tu macam bunyi apa ni. So mungkin fikir belakang sekolah tu ada orang tengah buat tukang ke apa lah time tu lah. Right? Tapi benda tu non-stop tau. Then aku sampai sakit hati. Aku cakap ini tak boleh jadi ni. Aku tanya member aku, korang dengar bunyi tu? The best part is aku seorang je dengar benda tu. Dia tak ada pula bunyi tak ke apa benda yang kau cakap ni. Korang tunggu sini. So aku biar member aku dekat bilik wuduk. Aku pergi belakang. Aku pergi belakang nak check ada siapa-siapa kat situ. Tak ada orang. Tak ada orang satu pun dekat belakang tu. So aku macam pelik. Mungkin atas aku lah. Fikir baik. So dah habis everything all. So masuk surau, solat macam biasa. Okay. So malam kedua, malam ketiga nasib baik, alhamdulillah tak ada apa-apa. Benda ni start jadi teruk bila aku balik rumah. Okay. Bila aku balik rumah, elok aku keluar daripada kawasan sekolah, tiba-tiba aku rasa macam, korang pernah rasa yang perasaan yang tak lalu makan? Rasa nak muntah. Ada. So aku rasa benda tu all the way tau. Bila time nak balik, sebab sekolah tu daripada rumah aku jalan kaki je, tak jauh pun. So all the way aku rasa macam nak muntah, rasa loya. And then mak aku start lah bagi prepare dinner everything all. Suruh makan, aku cakap tak boleh makan lah, rasa berat. And time tu kaki aku mengikut aku rasa macam Sejuk lah kaki aku. selalu kita boleh rasa lah ada sejuk semacam tu kan. So aku fikir, macam benda ni kan, kita tak ada apa-apa, penat lah, fikir penat kan. So aku pergilah tidur. Time tu dah petang lah, aku pergi lah tidur, rehatkan diri. So hari keesokannya still tak rasa macam sihat, rasa macam nak demam, macam sakit. And then aku notice dekat kaki-kaki aku ada macam Biru-biru. biru-biru. Dan aku tanya mak aku, cakap, kenapa lah kaki je ni ya? Dan mak aku cakap, mungkin kena gigit nyamuk kot, kau garu kuat sangat sampai lebam kan. Biru-biru tu bintik-bintik lah. Bintik-bintik biru. So aku macam, tapi ni nampak macam benda kena gigit macam tu tau. Tak nampak macam garu ke apa. Mak aku dia cakap abaikan lah. So aku pun abaikan. Tapi perasaan loya dan nak muntah tu still ada tau. And feeling tu terlalu penat. Sampai kan ada time tu dekat nak masuk asar, aku dah tak larat nak handle feeling tu. Aku tidurlah petang. Okay. So adalah. So macam ni, benda-benda insiden macam ni kadang-kadang kita tak jumpa depan-depan. Kita tak jumpa dekat, kita tak dengar ke apa lah. Tapi kadang-kadang dia boleh munculkan diri dalam segi mimpi kan? So aku tak tahu tu, sebab ada jugalah yang pernah bagi tahu aku yang kadang-kadang dia tak boleh munculkan depan kau, dia muncul dalam mimpi. So dalam mimpi aku, time tu aku tidur petang tu, mimpi aku dekat kawasan sekolah aku, dekat camp samalah, padang yang sama. So dekat camp tersebut aku nampak pokok pinang yang sama. Tapi pokok pinang tu, belakang pokok pinang tu ada macam satu rumah besar. Okay. Dan aku macam pelik lah, mana datang rumah ni. And disebabkan even dalam mimpi aku still ada sifat ingin tahu, aku masuk dalam rumah tu. So kat luar rumah tu, aku just nak bagi pandangan rumah tu. Luar rumah tu cantik, memang cantik. Tapi bila aku masuk, keindahan dekat luar rumah tu jadi orang panggil apa? Suram. Suram. Dan dengan keadaan perabot semua dengan teruk-teruk dalam keadaan yang tak kemas. And then nampak macam apa yang daun duit apa Daun kering. bukan daun kering, yang daun yang selalu bergantung dekat dinding semua Yang tu. bulat-bulat tu kan. Yang bulat-bulat tu tergantung sini sana. Aku cakap, lain macam rumah ni, kurang sangat. Dan bila aku nak masuk, dan tiba-tiba aku dengar macam suara garau tu, yang macam tu dekat ruang tamu, dekat kawasan ruang tamu rumah tu. Dan aku pun macam pelik. Pergilah dekat kawasan ruang tamu, dan aku nampak macam ada satu benda dekat situ sedang bercangkung, dalam keadaan bercangkung, bukan makan ke apa tau. Okay. So benda dia kurus. Apa yang aku ingat lah,
benda tu kurus gila, nampak pucat. Dari belakang kan, rambut panjang. And dia just duduk dalam keadaan bercangkung je. And sambil keluarkan bunyi garau tu, non-stop. Then aku pergi dekat, aku boleh pula tegur dalam mimpi tu. Aku cakap, apa tu? Bila aku tegur benda tu, tiba-tiba benda tu pandang. Bila benda tu pandang, apa yang aku ingat, dia wajah macam, dia soket mata dia macam tak ada mata tau. Okay. Tak ada mata dan lidah terjelir. Lidah terjelir. Elok benda tu pandang aku, dia terus start kejar aku. Bila dia start kejar aku, automatically aku lari lah. Lari, dan aku naik satu tangga ni. Aku nampak satu tangga, naiklah ke tingkat atas. Tapi masalah tangga ni, tiap kali aku naik, dia non-stop. Pusing-pusing. Rumah dari luar tak nampak besar mana pun. Tapi bila aku continue naik tangga tu, non-stop pusing. Sampailah satu tahap di mana aku sampai dekat atas, jalan mati. Tak boleh keluar, tak boleh pergi mana-mana. Dan aku nampak benda tu merangkak makin lama makin dekat ke arah aku tau. And elok benda tu menghampiri aku. Bila dia grab kaki aku, and time tu aku tersedar. And bila aku tersedar, badan aku penuh lanjut basah, berpeluh. And tempat yang dia grab kaki aku berbekas. Okay, faham. Bekas dia nampak macam bekas fresh tau. Macam baru kau kena cakar macam tu tau. Merah kat sini. Aku ingat lagi kat area sini. So aku terus keluar, aku beritahu lah mak aku. Aku cakap aku mimpi je ni, benda je ni dah berlaku. Dan mak aku macam pelik, pandang aku atas bawah, macam ada benda tak kena lah. So mak aku dulu dekat kampung dia dah biasa tengok orang-orang berubat ni. So first thing dia buat, dia pegang aku punya kaki, dia pegang macam ni tau, Dua ibu jari. Pegang macam ni, aku meraung sakit. Mak aku lepaskan, dia call makcik aku dekat kampung, ceritalah apa yang dah berlaku, everything all. Dan makcik aku cakap, Shadows dah bawa balik something. Ada benda yang dah ikut dia balik. Dan elok mak aku dengar, mak aku hentak meja, tunjuk jari kat aku, kau pergi mana? Dan aku macam tak pergi mana kan, pergi sekolah, pergi camp tu je. Dan mak aku cakap, tak, kau pergi mana, kau dah buat apa? Dan aku terang lah, okay, pergi sekolah, adalah camp, lepas tu buatlah I nyanyi and everything, orang menjerit-jerit. Dan lepas tu mak aku cakap, kau keluar sekarang. Tapi aku ingat yang kau keluar sekarang tu aku. Aku pun bangun dari tempat duduk, aku nak keluar lah. Dan mak aku cakap, tak, aku suruh kau duduk. Yang aku suruh keluar benda yang lain. Ada benda lain yang suruh. Aku dah macam, alamak, satu hal lah. Dan memang time tu aku dah rasa seram sejuk. And mak aku cakap, kaki aku sejuk dia dah sampai sini. Sampai sini. So apa yang makcik aku bagi tahu mak aku is that, kalau katakanlah sejuk tu continue naik, sesilap hari tu juga aku boleh kena rasuk. Sebab benda tu dah start makan dalam. And sebab tu aku rasa lawyer tak lalu makan. And then instead of makhluk tu tunjukkan diri depan mata aku, dia tunjuk diri dia dalam mimpi, dalam segi mimpi. And kemungkinan besar rumah yang aku pergi dalam mimpi aku tu mungkin rumah makhluk tu dekat bawah pokok pinang tu. Which is why cikgu-cikgu dekat sekolah aku cakap, bila kalau boleh sesekali jangan mendekati pokok pinang tersebut. Tapi yelah, aku punya perangai kan, end up benda tu aku dah menyanyi bawah pokok tu, dah buat bising semua bagai, end up benda tu follow aku balik. So mak aku cakap, okay, kita suruh aku ambil wudu, pergi solat sunat. Dan mak aku start baca doa. Ada beberapa petikan doa dia baca. Dan dia start simbah air dekat aku lah, air Zam-Zam tak silap aku. Start simbah, dia start sapu muka, everything all. So mak aku teruskan lah perubatan macam tu. And Alhamdulillah dalam lama juga lah, dekat seminggu juga baru aku pulih semangat balik lepas insiden tersebut. So bagi aku time tu, and benda tu bukan tu first time pengalaman, tapi adalah 2-3 kali aku still end up bawa balik benda rumah. Tu perangai problem sikit dah dengan aku. Mulut tak tahu jaga, orang cakap. Sekarang dah okey lah. Sekarang okey dah. Dia adakah pengalaman benda-benda macam ni yang membuatkan kau ni sedar dah tak boleh dah, macam ni tak elok? Sedar tu kadang-kadang okay, maybe aku dah tone down sikit lah. Even okay kadang-kadang ada few content aku di mana time aku tengah shoot video, aku kena kacau.
At first mula-mula aku bukan nak kata tak percaya lah. Aku macam fikir mungkin story aku tak berat, so mungkin tak diganggu lah. So end up benda tu betul-betul berlaku tau. Time aku tengah cerita one story ni, dan tiba-tiba barang jatuh. And then lepas tu ada ketukan kat tingkap apartment aku. Aku dah macam dahsyat betul benda ni kan. So even though ada yang komen dekat situ kan, kata suruh aku berubat and everything, aku dalam komen tersebut aku still boleh gurau juga, cakap tak payah berubat lah. Mungkin aku akan bawa bincang lah kot. Bawa bincang, kalau korang nak tengok view jangan kacau lah. Kalau benda tu nak tengok konten aku ke, jangan kacau. Just duduk diam, tengok depan belakang kamera ke apa lah, macam tu lah. Okay. Video-video yang kau cakap tu tadi kan, yang pintu kena ketuk, barang jatuh, ada dekat YouTube kau? Ada. Tak silap aku title dia Kisah Saka Tok Cik. Saka Tok Cik. Saka Tok Cik. Dan tu memang benda tu berlaku dalam video tu. And memang aku rakam. Ada satu momen aku sedar, and ada satu momen lagi time rakam tak ada apa-apa, tapi dalam rakaman tu ada tak ada bunyi. Faham. So kepada korang yang berminat nak tengok kan apa yang terjadi sebenarnya, boleh pergi kat channel dia. Okay. Tadi kau ada cerita satu, kau ada kisah lain yang kau kena ganggu kan. So yang lain tu dia pendek-pendek ke ataupun ada yang juga yang panjang? Okay, yang satu kes ni dia pendek. Dia tak adalah panjang. And benda tu nasib baik, alhamdulillah tak adalah serius. Aku pergi lepak dekat kawasan TTDI tak silap aku. Lepak kat area situ, and dah lewat malam. And kawasan situ memang orang cakap lepas sesetengah waktu jangan buat bising. And again, aku buat bising lah. Buat bising everything all. And time nak balik, member aku sedar ada benda dalam kereta. Ada makhluk dekat seat belakang. Dan aku cakap tak adalah, itu mungkin headrest kot, kau salah tengok ni. Sebab bila aku tengok tak ada apa-apa. So bila aku masuk kereta everything on, sepanjang perjalanan tak rasa apa pun, rasa biasa je. Bila aku sampai rumah dah mandi everything on, aku duduk dekat hall, lampu semua dah tutup, tinggal lampu tidur tu lah, lampu oren kan. Duduk kat hall, dan aku dengar bunyi cicak dekat kabinet, bunyi macam tu lah dekat kabinet depan. So benda tu annoying tau, sebab dia non-stop. Kalau cicak dia akan moment lepas tu berhenti. Tapi benda ni non-stop, continue je. Aku macam biadab sangat kau ni kan. So aku buka lah semua drawer semua nak cari. Dan tengah aku buka tu, tiba-tiba bunyi tu beralih ke, aku punya rumah ada ruang tamu, first ruang tamu, dan dia ada second ruang tamu. Dari first dia pindah ke second, kat belakang cermin. Aku ada satu cermin besar lah kat rumah aku tu. Bunyi tu datang belakang cermin tu. So aku tak puas hati, aku buka belakang cermin nak cari apa benda kat situ. Pun tak ada. Dan cari, benda tu pindah ke dapur. Dan aku cakap dan time tu sebab rasa marah lah kot kan. Aku cakap kau bukan main rancak bergerak dari satu tempat ke satu tempat kan, kau ajar kau ni. So aku carilah, buka kabinet dekat dapur satu-satu, cari tak jumpa. Bunyi tu beralih ke bilik belakang sekali. Dan time tu aku dah memang marah. Aku cakap, kalau kau nak tunjuk diri kau tunjuk elok-elok, kau jangan main CP-CP je ni. Aku menyampah. Pergi bilik belakang, dengar bunyi daripada luar tingkap. So bilik belakang tu dia ada tingkap facing luar lah. Benda tu dengar kat luar. Biadab sangat. Aku pun pergilah buka tingkap. Bila aku pergi buka tingkap, terasa macam seram sejuk kat tengkuk. Dan automatically time tu aku dah terfikir, sudah, aku dah bagi benda masuk. And time tu nasib baik aku tak nampak apa-apa lah. Sebab bila aku pandang cermin tu, first thought aku is that kalau aku pusing belakang ni, kalau kata ada makhluk kat belakang ni, settle aku ni. Boleh jadi first time aku tengok benda. Nasib baik time aku pusing belakang tak ada apa-apa. Tapi adalah gangguan dari segi, aku tak tahu kenapa benda tu suka gigit kaki aku ke macam mana, tapi selalu ada lebam-lebam kat kaki aku. So end up aku terpaksa panggil mak aku balik. Mak aku datang ke rumah aku. Again dia tanya aku, kau pergi mana, kau dah buat apa, macam mana benda ni boleh masuk rumah. So aku ceritalah everything all. Mak aku pun cakap, kau perangai dari kecil sampai dah besar, dah kerja dah pun still sama kak. Ingat dah berhenti dah bawa balik benda-benda, tapi still bawa balik. Dan bapak aku cakap, perangai aku ni satu lah, aku luar kuat, tapi dalam aku mungkin sebab dalaman aku tak kuat, sebab tu benda tu senang nak follow aku balik. Kemungkinan lah insiden.
tu insiden tu consider tak adalah baru, tapi consider insiden yang latest lah, time 2017 macam tu yang dekat TTDI tu. Nampak kat TTDI pun ada. Betul, rata-rata. Ini kan tempat-tempat yang kita pernah cerita dengan Zaf kan. Dekat Batu Cave, dekat Masjid ke Surau ke. So semua tempat ni ada. Cuma itulah mungkin dari segi adab kan. Mungkin adab ni boleh jadi dalam pertuturan, mungkin boleh jadi dengan kita punya perilaku. Kadang-kadang kita tak perasan yang kita ni sebenarnya dah over the limit kan, cross the line. Jadi kita kadang fikir apa benda kita dah buat sampai benda ni marah kita kan. So kat sini mungkinlah dari segi benda tu kita tak berapa nak perasan sangat, tapi kita boleh counter dengan doa lah. Dengan apa-apa yang kita buat, macam aku selalu cakap, apa-apa yang kita buat kita kena mula dengan doa dulu. So cerita yang menarik banyak semua lah. Bagi aku yang paling best yang cerita yang pergi camping tu. Kan Penang. Walaupun yang nampak tu hanya kawan dia, tapi satu pengalaman yang bagi aku agak scary lah. Aku tak tahu boleh brain tau. Sebab aku dah pernah dah pergi Penang, Batu Feringgi tu. And aku rasa semua tempat tak ada yang seram, tapi rupanya ada cerita. Ada satu pantai tu. Maybe boleh try lah pergi situ, konten bawa pokok. Tak apa juga. Kita orang tak berani nak cari. Prank berani lah. Okay, macam aku dah daripada 3 cerita, kalau kau boleh ambil pengajaran kat sini pun lah, macam Shadow cakap, jangan celupa, jangan orang kata buat benda yang mengarut. Dia bukanlah benda mengarut, kadang-kadang sifat nakal. Aku pun lebih kurang juga kan yang Shadow ni, cuma dah tua-tua ni barulah perangai tu berubah. Dan dulu zaman nakal aku macam tu juga, zaman-zaman universiti aku main terkejar ilmu mendalah tu semua. So kat sini kau pergi kat mana, dia setiap tempat tu ada kat mana. Macam Syu cakap, semua tempat ada. Tinggal lagi kau, cara kau masuk ke tempat dia tu kena beradab. Macam kau, orang tetamu datang rumah kau kan, tiba-tiba tak bagi salam, kau masuk pintu. Memanglah kalau aku jadi pun aku panas dengan kau kan. Macam tu juga Shadow buat. Masuk tempat orang, dia buat pula pusing unggun api lah, bawa pokok, semua benda kau nak langgar. Itu pantang dia orang lah. Shadow mungkin untuk penutup ni lah, ada sepatah dua kata nak sampaikan pada kau punya subscriber, kita punya subscriber. Okay, so first things first is that aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih again pada Syuk dan juga Hafiz kerana sudi menjemput aku untuk berkongsi kisah-kisah seram ni. Sebab kadang-kadang tak senang nak bawa kisah seram. Betul. Ada story tu berat sampai benda tu mengganggu kita semua tau. Betul. Alright. And also kadang-kadang mungkin viewers kita tak faham, kita sembang kisah seram ni apa, alah benda seram lah, apa nak risau sangat kan. Tapi yes, kita yang tengah rakam, kadang kita yang rasa, and kita tahu pengalaman tu. So bagi aku message is that tak kisahlah apa-apa sekalipun lah, kisah seram ke, kisah sihir, everything all, kita ambil pengajaran apa yang kita boleh belajar daripada kisah-kisah ni. And kita jangan terlalu taksub dengan kisah tersebut tu. Jangan sampai terbawa-bawa benda tu. Right, sebab end up benda tu akan memudaratkan diri kita sendirilah. And also lagi satu, macam dalam dalam segmen kisah sihir aku sentiasa petekankan, aku introduce kisah sihir ataupun menceritakan kisah sihir dengan satu sebab, which is memberi amaran and also memberi kesedaran yang benda tu wujud. Benda tu wujud, and benda tu kalau boleh kita jauhilah benda tu, and sentiasa doa agar kita dilindungi, tak terkena dengan benda-benda yang berkaitan dengan sihir ni. Itulah message aku. And also kalau ada chance, masuklah ke channel aku, and ada banyak lagi kisah-kisah seram, kisah sihir, and even kisah-kisah crime, jenayah semua ada dalam channel H Shadows channel. Baik. Dia cerita bis, aku teringat Prismid. Aku tak tahu kenapa. Ada vibe-vibe sikit lah. Hello guys. Okay, so kalau kau nak dengar cerita daripada adik Prince Smith, ada kita ada Prince Smith, Ibrahim Movie, semua ada lah. Okay, so terima kasih Shadow sebab sudi datang ke studio kami. Jauh dari mana? Dari KL kan? Yes. Kita orang ni hujung-hujung, Melaka ni kat ujung lah. Dan kepada korang yang ada cerita tu, singgah-singgah lah pada kat studio kami ni, dan jadikan cerita ni sebagai iktibar, tauladan dan juga hiburan. Dan macam yang Shadow cakap, kita nak beri kesedaran. Okay, so terima kasih juga pada korang yang menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Baik.